Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafina Nabila binti Syamsul Rizal dari kumpulan 5. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Tamayanti, Hui Yen, Wan Nur Batursha, Nur Anis, saya dan Nurul Hanina. Tajuk kami adalah implikasi ICT dalam sosialisasi masyarakat Malaysia kini. Sebelum itu, kita mestilah tahu apa itu ICT. ICT ialah Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi komunikasi maklumat. Teknologi maklumat boleh ditarifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk meminda, menyebar dan memaparkan maklumat. Ia adalah satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaran teknologi. Teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja. Ia melibatkan televisyen, telefon, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Oleh itu, terdapat beberapa implikasi ICT dalam sosialisasi masyarakat Malaysia kini. Positif yang pertama adalah memudahkan masyarakat mengetahui perkembangan semasa di dalam media sosial dengan cepat. Hampir semua golongan masyarakat melayari media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan sebagainya. Hal ini kerana sebarang aktiviti atau berita yang berlaku di dalam dan di luar negara akan disalurkan dalam media-media tersebut. Masyarakat boleh mengetahui berita atau kejadian yang berlaku di setiap negara dan juga mengetahui isu-isu semasa dan dapat menjadi lebih peka terhadap persekitaran global. Kesan positif yang kedua ialah memudahkan urusan perniagaan dan pembelian atas talian. Pada zaman ini, kita dapat lihat banyak peniaga memulakan dan menggunakan perniagaan atas talian. Hal ini kerana dapat memudahkan peniaga dan juga pelanggan. Sebagai contohnya, banyak peniaga menggunakan laman web e-dagang seperti Shopee dan Lazada. Peniaga juga dapat meluaskan pasaran mereka dan tidak hanya bergantung pada jualan di kedai sahaja. Malah, peniaga yang tidak mempunyai kedai juga mampu menjalankan perniagaan atas talian atau dipanggil e-shop. Jika perniagaan tersebut berkembang maju, peniaga boleh mengambil inisiatif untuk meneroka sehingga ke peringkat global dengan menggunakan platform e-dagang. Hal ini mampu meluaskan jaringan pasaran dan perniagaan dan membuatkan peniaga lebih berdaya saing. Selain itu, masalah pandemik COVID-19 juga telah membuatkan masyarakat lebih gemar mendapatkan barangan keperluan secara atas talian. Sebagai contohnya, mereka menggunakan aplikasi GrabFood untuk membeli makanan. Secara tidak langsung, hal ini dapat menjimatkan masa pembeli dan memberi lebih banyak pilihan kepada pembeli. Implikasi ICT yang positif dalam sosialisasi masyarakat Malaysia kini ialah dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Ini kerana hampir segala urusan dapat dilakukan dengan adanya kewujudan ICT. Misalnya pembayaran bil melalui aplikasi Touch 'n Go. Dan ia hanya memerlukan proses yang mudah iaitu pembayaran secara atas talian dan juga ia menjimatkan masa. Selain itu, e-banking juga memudahkan urusan jual beli. Rakyat juga hidup dalam keadaan yang senang dengan adanya kewujudan ICT ini. Akhir sekali, penekanan ke atas pembangunan infrastruktur maklumat memberi peluang pekerjaan dalam bidang ICT seperti juruterangkaian, penganalisis sistem dan sebagainya. Implikasi positif ICT lain dalam sosialisasi masyarakat Malaysia kini adalah memudahkan pencarian maklumat dalam kalangan masyarakat. Ini kerana masyarakat boleh mencapai maklumat dengan mudah melalui medium ICT seperti internet. Sebagai contoh, terdapat banyak sumber pelajaran yang boleh didapati di internet seperti di YouTube dan juga Google Scholar. Oleh itu, para pendidik dan pelajar boleh menggunakan internet untuk menjimatkan masa dan tenaga mereka dalam mencari pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Selain dapat menambahkan ilmu pengetahuan, penggunaan ICT adalah amat memudahkan kerana maklumat sangat mudah diperolehi dan di hujung jari. Kesan
positif yang seterusnya ialah ICT dapat memperluaskan jaringan komunikasi antara masyarakat pada hari ini. Kewujudan pelbagai aplikasi seperti Facebook, Skype, WhatsApp, Instagram, Google Meet dan sebagainya telah membantu masyarakat berkomunikasi dan berhubung dengan orang lain dalam keadaan jarak jauh. Sebagai contoh, ramai pelajar dan tenaga pengajar menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran atas talian dengan mudah melalui aplikasi Google Meet, Zoom dan sebagainya. Lebih-lebih lagi pada musim pandemik COVID-19 ini, kegunaan ICT telah banyak memberikan manfaat kepada semua golongan masyarakat. Bukan itu sahaja, malah bagi ibu bapa, mereka dapat mengumbat rindu mereka dengan berhubung dengan anak melalui aplikasi Skype, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Kesan positif yang terakhir ialah memudahkan urusan. Ini kerana masyarakat pada masa kini lebih memilih untuk berhubung atau berkomunikasi secara dalam talian. Seperti contoh, seorang suri rumah boleh membeli barang keperluan harian mereka secara dalam talian, atau seseorang yang inginkan makanan boleh membeli makanan tersebut secara atas talian kerana ia dapat menjimatkan masa dan tenaga seseorang itu kerana tidak perlu beratur atau pergi ke tempat tersebut. Okey, selain daripada itu, seperti pelajar juga boleh melakukan PDP secara PDPC, iaitu belajar dalam talian hanya berada di rumah, terutama dalam pandemik kita pada masa kini, iaitu COVID-19. Kesan negatif yang pertama adalah dapat menjejaskan kesihatan. Faktor penggunaan gadget dan media dapat menyebabkan masalah obesiti ini dalam kalangan masyarakat dan kanak-kanak. Samping itu, berlakunya peningkatan pengambilan makanan yang berkalori seperti makanan ringan, minuman berkarbonat dan sebagainya semasa menonton TV dan menggunakan gadget. Peningkatan pengambilan makanan yang berkalori tinggi disebabkan oleh pengaruh iklan dan pemasaran produk yang ditonton oleh mereka daripada media elektronik. Kalori-kalori yang terkumpul di dalam tubuh akan menyumbang kepada masalah kesihatan yang lain seperti masalah hipertensi, risiko serangan jantung, tekanan darah tinggi dan serta diabetes. Selain daripada kesihatan fizikal, ICT turut menjejaskan kesihatan masyarakat dari segi mental. Keasyikan lari internet sehingga menyebabkan sindrom ketagihan telah mengundang masalah mental yang serius seperti kemurungan dan masalah perhubungan sosial. Ini terbukti apabila kesejahteraan subjektif golongan remaja yang banyak menghabiskan masa melayari internet terjejas apabila mereka kelihatan aktif di dunia cyber tetapi pendiam dalam dunia realiti. Seterusnya ialah pengaruh budaya asing. Menurut sumber harian Metro yang dikupas oleh Ketua Polis Pahang, Datuk Sharifuddin Abdul Ghanili berkata, melalui laman sosial yang wujud pada hari ini, pelajar akan mudah mengenali kumpulan atau individu tertentu. Sebagai contohnya, pelajar akan mengenal kumpulan yang ditubuhkan berdasarkan budaya barat seperti black metal, punk, skinhead dan sebagainya. Oleh yang demikian, penggunaan ICT yang tidak terkawal dapat menyebabkan pelajar terjerumus dalam masalah sosial. Hal ini kerana mereka mudah terpengaruh terhadap apa yang mereka lihat. Contohnya, pelajar akan terlibat dalam masalah gangsterism dan vandalisme. Selain itu, penggunaan ICT mempunyai pengaruh dan bahan asing dari luar negara yang dimuat naik dalam media tempatan. Maka terdapat unsur-unsur negatif yang menular masuk ke dalam budaya tempatan. Aplikasi ICT yang negatif dalam sosialisasi masyarakat Malaysia kini ialah terdedah kepada jenayah cyber. Semakin maju teknologi maklumat iaitu ICT, semakin meningkat jenayah cyber yang berlaku. Jenayah cyber yang dimaksudkan adalah seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, polis cyber dan sebagainya. Kelicikan penjenayah cyber ini adakalinya mampu untuk menggodam sistem pertahanan negara dan mendedahkan rahsia-rahsia kerajaan kepada anasir luar. Penipuan jual beli dalam talian juga memberi kerugian yang besar kepada pembeli dan penjual.
Berdasarkan sumber akhbar berita harian yang dikeluarkan oleh Cyber Security menunjukkan kadar jenayah cyber meningkat sehingga 88% pada tahun lalu berbanding tahun sebelumnya. Isu ini amatlah membimbangkan sekiranya berlaku masalah pelajar yang menggodam portal institusi pengajian, menyebarkan fitnah secara berleluasa dan sebagainya. Itu perkara ini sewajarnya dititik beratkan supaya tidak berleluasa. Jadi kita sebagai masyarakat yang prihatin perlu saling tolong ingat mengingati antara satu sama lain. Okey? Implikasi negatif ICT seterusnya adalah berlaku pembaziran waktu dalam kehidupan seharian akibat terlalu lega melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan bermain permainan maya secara atas talian. Masyarakat cenderung untuk menjadi individu yang suka menghabiskan masa mereka sehingga mengabaikan kewajipan mereka. Antara contoh yang paling ketara adalah para pelajar banyak menghabiskan waktu mereka melayari internet sehingga mengabaikan waktu belajar dan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Selain itu juga, produktiviti para pekerja juga akan merosot sekiranya mereka terlalu reka melayari internet. Oleh itu, masyarakat perlu bijak menguruskan masa mereka supaya kewajipan dan tugas-tugas penting mereka tidak terabai. Ingat, masa itu adalah emas, jadi hargailah masa. Contoh negatif yang seterusnya ialah kewujudan ICT akan menjejaskan keharmonian dan perpaduan antara masyarakat. Hal ini kerana penggunaan internet semakin hari semakin meningkat menyebabkan terdapat sesetengah individu atau pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat atau artikel yang palsu, fitnah, gosip dan propaganda negatif di media sosial melalui Facebook, Telegram, Twitter dan sebagainya. Sesetengah masyarakat akan percaya dengan maklumat yang diterima dan memberikan penilaian negatif lalu mencetuskan salah faham dan pergaduhan antara masyarakat. Kerana ini sering berlaku di laman web Facebook di mana masyarakat akan memberi pendapat yang negatif dalam ruangan komen sehingga mencetus pergaduhan antara masyarakat. Penyebaran maklumat yang palsu di media sosial akan menyebabkan negara dalam keadaan tergugat dan juga keamanan negara tidak terjamin. Kesan negatif terakhir ialah menghalang kecerdasan interpersonal. Bagi yang tidak mengetahui kecerdasan interpersonal ni apa? Kecerdasan interpersonal ni ialah cara kita berkomunikasi dengan seseorang atau cara kita menilai atau memahami apa yang seseorang tu nak. Itu ialah kecerdasan interpersonal. Jadi apabila kita ni terlalu taksub dengan gadget, asyik melayari internet je, jadi benda tu akan membuatkan kita ni jadi kurang bersosial. Dan benda tu akan memberi kesan yang tak baik dalam dunia kita. Kerana benda tu akan menyebabkan kita punya hubungan dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan jiran, semua jadi renggang. Jadi semakin banyak seseorang tu meluangkan masa dalam dunia maya dan semakin kuranglah masa di dalam dunia realiti.